Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Cik ucapkan kepada semua murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, pada kali ini cikgu nak berbincang berkaitan kaedah menjawab soalan kebat, iaitu khususnya untuk soalan 3 dan 4 untuk soalan bahagian B kertas 2, iaitu soalan ke-6 dan soalan ke-7. Okey, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey, soalan kebat. Jadi macam mana kaedah kita nak jawab? Kadang-kala murid-murid menjawab dengan kaedah yang kurang tepat hingga menyebabkan dua perkara berlaku. Yang pertama, murid tak dapat markah penuh, ataupun yang kedua, murid membuang masa. Jadi kalau kita buang masa, kita akan menyebabkan bahagian lain tu kita tak dapat nak jawab dengan baik. Kalau kita jawab dengan salah, teknik yang salah, kurang markah, lagi merugikan. Jadi macam mana kita nak pastikan kita boleh jawab dengan baik? Sebenarnya ada banyak teori untuk menjawab soalan kebat, terutamanya soalan kebat kertas 2. Tapi ini salah satunya yang cikgu rasa selamat untuk murid-murid guna pakai. Baik, kita teruskan. Contoh soalan macam ni. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak untuk menabung. Okey. Bincangkan peranan tersebut. Jadi kita nak bincang berkaitan dengan peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak menabung. Okey, ini contoh jawapan yang diberikan. Ibu bapa perlulah mendidik anak-anak menabung di rumah sejak kecil agar menjadi amalan mereka kelak. Contohnya, ibu bapa bolehlah membeli atau menyediakan tabung yang pelbagai corak di rumah. Kesimpulannya, ibu bapa perlulah memainkan peranan mereka dalam memupuk budaya menabung agar masa depan anak-anak mereka terjamin. Jadi kalau kita lihat di sini, ada 3 ayat, namun begitu hanya 1 ayat saja diterima sebagai jawapan. Ayat yang ini, membeli atau menyediakan tabung. Sebab membeli atau menyediakan tabung sebenarnya berada jawapan yang sama untuk mendidik sejak dari kecil. Dalam payung yang sama, dalam keadaan yang sama, dalam pertindihan jawapan berlaku di situ. Dan lebih merugikan, ada kesimpulan pula dekat sini. Sedangkan jawapan kebat untuk BM tak perlu kesimpulan. Kesimpulan kita buat hanya untuk rumusan, untuk karangan bahagian A dan karangan bahagian B. Tak ada kesimpulan untuk kebat. Mungkin murid ini dah terkeliru dengan kaedah jawapan untuk subjek-subjek lain. Tapi subjek bahasa Melayu tak boleh macam ni. Okey, tak boleh ada kesimpulannya. Okey, jawapan pula nampak bertindih, nampak macam memberi huraian. Kita tak perlukan huraian yang panjang pun untuk soalan kebat ni. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi untuk lebih faham. Okey, ini soalannya. Terdapat pelbagai kepentingan membaca kepada seseorang murid bincangkan. Jadi kita baca jawapan murid ni. Kepentingan membaca buku kepada murid adalah dapat menambahkan ilmu pengetahuan kerana membaca jabatan ilmu. Hal ini menjadi perhatian bila seorang murid itu membaca buku ilmiah atau buku cerita yang mengandungi pelbagai sumber berfaedah dan menarik. Oleh hal yang demikian, tindakan ini sudah pasti dapat membantu mereka untuk memperolehi sumber baharu yang mungkin belum pernah mereka pelajari dan terokai dalam kehidupan mereka. Hasilnya, amalan membaca ini penting untuk dipupuk dalam diri mereka agar dapat melahirkan seorang murid yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Nampak macam kemas, nampak menarik, banyak perkataan-perkataan yang nampak cantik. Kalau ayat ini, huraian ini berada di karangan bahagian A, mungkin murid akan dapat markah tinggi. Namun begitu, apabila berada di bahagian soalan kebat kertas 2, murid ini telah melakukan satu kesilapan yang besar kerana menghurai isi yang sama. Yang diterima hanyalah menambahkan ilmu pengetahuan. Selebihnya, itu hanyalah huraian. Tak mendapat apa-apa markah pun untuk bahagian kebat, soalan kebat. Jadi untuk itu, murid-murid perlu tahu kaedah untuk menjawab soalan kebat yang baik bagi soalan kertas 2. Tak boleh buat macam ni murid-murid. Kesian kepada murid-murid. Murid-murid berusaha untuk menghurai. Tapi sebenarnya apa yang diterima hanyalah satu di situ. Selebihnya dianggap sebagai huraian yang tidak membawa apa-apa maklumat baru ataupun isi baru. Baiklah murid-murid. Untuk tidak mahu jadi macam ni, cikgu tahu mungkin ini salah satu kaedah untuk murid jawab bagi subjek lain. Tapi untuk BM berbeza murid-murid. Kita perlu beri jawapan sahaja, jawapan yang lebih kompak. Okey, macam mana kita nak compactkan jawapan kita? Cikgu ulang balik soalan tadi dan cikgu bagi jawapan yang sepatutnya. Okey, kita tengok soalan yang pertama tadi. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak untuk menabung. Okey, ibu bapa memainkan peranan penting mendidik anak-anak untuk menabung. Bincangkan peranan tersebut. Jadi, cikgu nak rujuk kepada
Rona kata kunci. Macam mana cikgu guna rona kata kunci nanti cikgu tunjuk. Cikgu bagi jawapan cikgu dulu. Peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak untuk menabung ialah ibu bapa perlulah menyediakan tabung kepada anak-anak agar memudahkan mereka menabung di rumah. Satu jawapan. Selain itu, ibu bapa sewajarnya menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan mengamalkan amalan menabung di hadapan anak-anak. Satu lagi markah. Akhir sekali, ibu bapa boleh mengawal perbelanjaan anak-anak agar mempunyai lebihan wang untuk mereka, untuk anak-anak menabung. Jadi, kita tengok dekat sini, macam mana? Nampak peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak itu kita ulang soalan untuk menabung ialah ibu bapa perlulah menyediakan tabung. Itu perlulah menyediakan tabung. Jangan berhenti murid-murid. Perlulah menyediakan tabung. Kita bantu pemeriksa untuk faham macam mana keadaan menabung tu. Menyediakan tabung dan anak agar memudahkan mereka menabung di rumah. Kita beri makluman tambahan. Dalam ayat yang sama, tak perlu hurai panjang-panjang macam tadi. Dalam ayat yang sama, kita lengkapkan maklumat tu. Selain itu, ibu bapa sewajar menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan mengamalkan amalan menabung di hadapan anak. Kita boleh sahaja berhenti. Selain itu, ibu bapa sewajarnya menjadi suri teladan kepada anak-anak. Titik. Tapi kenapa tidak kita bantu pemeriksa untuk faham dengan mengamalkan amalan menabung di hadapan anak-anak. Jadi pemeriksa akan lebih, faham maksud dia, ini maksud dia. Akhir sekali, ibu bapa boleh mengawal perbelanjaan anak-anak. Boleh saja berhenti dekat situ. Tapi kenapa tidak kita sambung lagi? Agar mempunyai lebihan wang untuk anak-anak menabung. Jadi kalau kita tengok dekat sini, perincikan yang mana cikgu merahkan itu ialah kata kunci yang digunakan, cikgu ambil daripada dalam rona kata kunci. Ibu bapa menyediakan agar, ibu bapa suri teladan dengan, ibu bapa mengawal agar, untuk. Jadi kita tengok ini adalah kata kunci yang diambil daripada rona kata kunci. Apa yang cikgu cuba tekankan kat sini ialah kita boleh berhenti. Contohnya, ibu bapa perlulah menyediakan tabung kepada anak-anak. Cukup. Itu pun cukup. Tapi kita risau. Adakah pemeriksa akan faham apa yang idea kita beri? Kita bagi satu lagi maklumat. Bukan maklumat, kita bagi ayat yang lengkap agar memudahkan mereka menabung di rumah. Agar tu, nampak tak dia duduk dekat gelung hijau. Gelung paling luar sekali. Jadi bila kita boleh buat ayat hingga sampai gelung keluar, maksudnya kita dah memberi huraian dengan baik. Dalam satu ayat yang sama, tak perlu kita buat macam kesalahan murid tadi yang menghurai dalam ayat yang berlainan hingga menyebabkan dia hanya dapat satu markah. Menghurai yang banyak, isi itu tak ada. Okey? Baik, kita tengok soalan seterusnya. Terdapat pelbagai kepentingan membaca kepada seseorang murid bincangkan. Jadi jawapan yang kita boleh bagi ialah kepentingan membaca kepada seseorang murid ialah dapat menambah ilmu pengetahuan dalam diri. Boleh berhenti. Tapi cikgu tambah berhenti. Cikgu nak supaya pemeriksa cikgu faham apa maksud cikgu. Cikgu tambah sikit lagi. Agar lebih dihormati. Kita cakap, bila baca buku, ilmu pengetahuan dia akan lebih dihormati. Mana tahu? Tiba-tiba lebih dihormati pun boleh dapat markah. Sebab salah satu isi yang diterima. Kita untunglah kat situ. Okey, janganlah kita buat ayat lain pula. Ilmu pengetahuan dalam diri. Titik. Hal ini supaya kita akan lebih dihormati pada masa akan datang. Tak perlu macam tu. Kita buang masa saja. Kita direct terus. Dalam satu ayat kita bagi terus. Ada siapa, kepada siapa, apa kelebihan dia, bagi huraian sikit, ringkas. Selain itu, seseorang murid siapa akan dapat mencapai kecemerlangan. Itu kelebihan dia. Mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan. Tambah lagi huraian. Kerana mengukuhkan suatu ilmu melalui pembacaan. Dia kukuhkan ilmu dia dalam pembacaan. Sebab tu dia cemerlang. Kita buat macam tu saja. Dalam satu ayat kita lengkapkan semua maklumat dengan huraian. Kompak sekali saja. Akhir sekali, seseorang murid juga akan dapat mengamalkan nilai-nilai murni. Itu isi. Kita lengkapkan yang diterapkan di dalam sesuatu bahan bacaan. Jadi, untuk lebih cikgu dah merahkan kat sini. Yang mana kita ambil. Menambahkan, agar, kerana, mengamalkan, yang. Jadi, semua ambil daripada rona kata kunci. Jadi, itu saja murid-murid. Harap murid-murid faham perbezaan yang telah dilakukan. Apa yang telah dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid tadi. Dan bandingkan dengan apa cikgu buat sekarang. Okey? Ingat, dalam bahasa Melayu, tak perlu menghurai sebagaimana kita menghurai dalam karangan. Cukuplah huraian itu diletakkan di hujung ayat agar menambahkan pemahaman pemeriksa. Tapi yakinlah pemeriksa semua hebat-hebat di peringkat SPM nanti. Cumanya kita menampakkan kita mempunyai kemahiran untuk menjawab soalan kebat. Itu saja murid-murid. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.